Kitab Pati Paridah, muka surat 54, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Surat 54, baris ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mukjizat bagi anbiya. Mukjizat bagi anbiya. Dan wajib i'tiqad pula bahawa Allah mengkuatkan segala anbiya, segala nabi-nabi dan rasul-rasul dengan beberapa mukjizat, yang zahir daripada mereka itu, yang zahir daripada segala anbiya dan rasul-rasul. Dan mukjizat itu, apa dia mukjizat? Perkara yang menyalahi adah. Mukjizat perkara yang menyalahi adah, yang keluar ia mukjizat, ia perkara tu daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, tak kala dibangkit dan dilantik akan dia, akan nabi-nabi dan rasul-rasul, supaya jadi tanda atas kebenaran dakwanya, seperti terbelah bulan, dan bercakap-cakap kayu batu, dan terpancar air antara anak jari. Kesemua ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib i'tiqad pula bahawasanya Allah menguatkan segala anbiya dan rasul-rasul dengan beberapa mukjizat yang zahir daripada mereka itu, daripada segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Menguat segala anbiya dan juga rasul-rasul apabila diminta oleh kaum, seseorang nabi, seseorang rasul, apabila mereka mengaku mereka dilantik oleh Allah menjadi nabi, mereka dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul, maka kaum pasti akan meminta bukti yang mereka tadi ni sebenarnya adalah nabi dan sebenarnya adalah rasul. Jadi apabila seseorang nabi dan rasul mengaku kepada kaum mereka telah dilantik menjadi nabi dan rasul, maka kaum ni akan minta bukti atas kebenaran mereka sebagai seorang nabi dan seorang rasul, dengan berlakunya perkara-perkara yang mencari adah. Maka Allah Ta'ala pun mengkuatkanlah
atas pengakuan dakwaan Nabi dan Rasul yang diminta oleh kaumnya. Apakah bukti dianya? Yang kamu ni betul seorang Nabi, yang kamu ni betul seorang Rasul. Apakah buktinya? Maka berlakulah perkara yang dipanggil mukjizat. Mukjizat ni yang zahir daripada mereka itu, daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Perkara yang mencari adah yang berlaku di Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hanya zahir sahaja. Hanya zahir sahaja. Daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Zahir sahaja. Bukan kata Nabi Rasulah. Bukan kata Nabi Rasulah yang menjadikan perkara yang mencari adah tadi. Contoh misal di bawah seperti terbelah bulan. Terbelah bulan zahirnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Zahirnya, tetapi hakikinya terbelahnya bulan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tetap dah ni. Ni ayat kitab ni pun comel ni. Beberapa mukjizat yang zahir daripada mereka itu. Kenapa ayat kitab sebut seumpama tu? Yang zahir daripada mereka itu. Yang zahir daripada mereka itu. Allah pelakukan zahir daripada mereka itu. Bukan mereka itu yang menjadikan perkara mukjizat tu. Sebab kita mati kejak dah dahulu keesaan pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah. Makhluk tidak ada perbuatan sama sekali. Wa imma makhluk tu para malaikat, wa imma makhluk tu para nabi, para rasul. Tidak ada perbuatan yang berlaku, kesemuanya perbuatan Allah. Bukan malaikat yang menjadikan, dan bukan nabi rasul yang menjadikan. Malaikat makhluk, nabi rasul makhluk. Makhluk lemah. Makhluk adalah hamba Allah yang lemah. Malaikat tu hamba Allah, ibadur Rahman. Malaikat ni hamba Tuhan yang bernama Rahman. Malaikat ni hamba Allah. Bukan malaikat ni umpama penolong Allah, pembantu Allah. Bukan. Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah terkaya. Allah lepas daripada segala-galanya. Allah ni Rabbil Alamin. Allah Tuan. Allah Tuan bagi sekalian perkara. Allah Tuan bagi langit dan bumi. Allah Tuan bagi para malaikat. Allah Tuan bagi segala manusia. Allah Tuan. Jadi sekalian makhluk ni adalah marbub kepada Allah. Yang diatur, yang direntah, disusung oleh Allah. Jadi bukan kata pembantu penolong Allah. Allah ni bersifat dengan sifat istighna, terkaya dan lepas daripada segala-gala perkara. Ini memang saya ulang ni sebab saya sebut sebelum ni lah. Terjumpa dengan orang yang belajar sangat dah. Belajar sangat dah. Wahdaniyah tu cair dah kita kata kau. Dah belajar sangat-sangat. Berulang-ulang kali sifat 20. Bererti pembicaraan wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, pastilah sudah berulang kali. Apabila ditanya kembali keesaan pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Makhluk tak bekas sama sekali. Ya. Comel dia tu. Tiba-tiba malaikat tu umpama penolong Allah. Dan malaikat tu bukan makhluk. Yelah makhluk. Dia tak ada kata makhluk tak bekas. Yelah makhluk tak bekas ni macam kita lah. Ni kita manusia ni yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Sebab kita makhluk yang lemah. Dan sekarang ni malaikat makhluk ke tidak? Oh malaikat makhluk. Dah lemah ke tidak? Jadi orang apa? Tergamuk-gamuk. Dah duk cerita bab tugas malaikat tu. Duk cerita tugas malaikat. Dah tugas kita mengabdikan diri akan Allah. Menjadi khalifah atas muka bumi bukan tugas kita. Dan tadi kata kita ni manusia, makhluk Allah yang lemah, semua yang berlaku tu perbuatan Allah. Walahal kita ada tugas juga macam malaikat. Tiba-tiba mengabdikan diri akan Allah, Allah perbuatan Allah. Menjadi khalifah atas muka bumi pun perbuatan Allah. Lepas tu kata tugas manusia, tugas pada zahir sama dengan tugas malaikat. Menurunkan wahyu ke, menurunkan Al-Quran ke, menurunkan rezeki ke, menurunkan hujan ke, tu pada zahir je. Semua tu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaan pada perbuatan. Jadi apa? Cengang jadi. Tak ni kira orang belajar ni. Orang belajar sifat 20 ni. Orang tak belajar tu satu hal lah. Ni orang belajar. Sekalian perbuatan Allah, ya. Makhluk tak bekas sama sekali, ya. Tiba-tiba sebahagiannya bukan perbuatan Allah, perbuatan malaikat. Tiba-tiba makhluk ni tak bekas, malaikat sebagai makhluk bekas pula jadinya. Jadi tu salah pemahaman berpunca daripada mana, wallahu alam lah. Ataupun mungkin orang yang menghuraikan tidak perhalusi, lepas tu kena perhalusi. Memang cukup dah dengan keesaan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah cukup. Tapi kena sebut pula. Kena sebut pula. Kena hura pula. Sekalian perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Bahkan makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku di makhluk itulah perbuatan Allah. Makhluk ni termasuk para malaikat. Makhluk ni termasuk para nabi, para rasul. Yang berlaku di malaikat perbuatan Allah. Yang berlaku di nabi rasul perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena sebut malaikat, kena sebut nabi dan rasul. Takut makhluk ni selain dia malaikat. Makhluk ni selain daripada nabi dan rasul. Nabi dan rasul lain. Nabi dan rasul ni ada kuasa suku yang boleh berbekas. Nabi rasul ni tak macam manusia biasa. Manusia biasa lemah, tak ada perbuatan. Tapi nabi rasul ni ada keistimewaan dia. Allah beri kuasa ke dia untuk menjadikan. Kena beringat molek. Dok. Wa imam makhluk tu, para malaikat, para nabi, para rasul pun sama sahaja. Makhluk Allah ni lemah, hamba Allah yang lemah, sama sahaja. Pada ni termasuk para nabi, termasuk para rasul. Ni sekarang ni berlaku perkara yang mencari adah. Yang mana Allah mengkuatkan segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Apabila mereka mengaku mereka diangkat pangkat menjadi nabi dan rasul, kaum mereka mintalah bukti dia. Allah mengkuatkan pada nabi dan rasul ni mukjizat. Tapi mukjizat ni yang zahir. Yang zahir. Bukan hak nabi rasul yang buat. Zahir. Nabi kita tunjuk terbelah bulan. Zahir. Nabi Musa AS campak tungkat dia. Zahir. Nabi Musa yang buat. Dengan tungkat Nabi Musa tu keluarlah ular, terbelahlah laut.
Keluar ular perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi Musa, bukan kerana tungkat Nabi Musa. Terbelahnya air laut pada dua belah laluan tu, itu pun perbuatan Allah. Zahir je daripada perbuatan Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya terbelah laut tu Allah yang buat. Mukjizat tu zahir daripada mereka itu, daripada segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Hak karamah di hadapan tu tidak sebut deh, zahir. Tidak sebut. Ada juga di karamah di hadapan, iaitu itu karamah perkara yang menyalahi adah juga, macam mukjizat, tetapi nyata daripada orang soleh. Nyata zahir, nyata, hak tulis lah. Mukjizat ni zahir daripada Nabi Rasul. Karamah ni nyata daripada orang soleh yang beramal dengan hukum-hukum Allah dengan secukupnya. Jadi karamah nyata daripada orang soleh, nyata daripada orang soleh. Bukan tuk wali tu yang menjadikan, bukan tuk wali tu yang bekas, nyata. Nyata daripada mereka yang menjadikan letak keesaan Allah pada perbuatan. Wa imam malaikah, wa imam nabi dan rasul, wa imam para aulia, kesemuanya adalah makhluk Allah, hamba Allah yang lemah. Jadi berlaku perkara mencari adah, perbuatan Allah. Berlaku perkara yang sebagaimana adah, hak sentiasa, hak sama-sama, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizat itu, apa dia mukjizat? Perkara yang menyalahi adah. Dia mukjizat ni diambil daripada al-ajzu. Asal makna ajzu ni diddul qudrah, lawan kepada qudrah. Qudrah kuasa, lawan qudrah ajzun, lemah. Jadi mukjizat ni diambil daripada ajzun, lemah. Apa makna lemah di sini? Dengan bahawa tidak ada yang dapat melawan. Tidak ada yang boleh melawan. Perkara mencari adah ni, tidak ada orang yang boleh. Yang boleh mana? Yang boleh mana? Boleh tanding lah. Boleh tanding. Dia panggil tidak ada. Dia panggil ma'adamil mu'aradah, dia panggil. Dan serta ketiadaan yang boleh melawan. Perkara yang mencari adah ni, yang mana berlaku kepada mereka yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, ma'adamil mu'aradah, dan serta ketiadaan yang boleh lawan lah. Dia gini, dia berbeza dengan sihir. Sihir ni perkara yang mencari adah juga. Sihir ni, tetapi sihir ni boleh bertanding. Boleh bertanding. Antara satu sihir dengan satu sihir boleh bertanding, boleh berlawan. Boleh tengok sihir siapa yang paling handalan, sihir siapa yang paling kuat. Dia boleh berlawanan. Dia boleh buat berlawanan. Adapun mukjizat ni lemah daripada nak lawan, tak ada boleh lawan. Dia gitu. Sebab itulah apabila berlaku mukjizat di hadapan tukang sihir Firaun, bila berlaku mukjizat di hadapan tukang sihir Firaun ni, tukang sihir Firaun ni, ilmu sihir itu ilmu yang dipelajari, ada guru, dan ilmu ni ada tahap. Ada tahap ilmu sihir ni. Tahap macam mana tak tahulah. Tahap rendah tau, tahap pertengahan. Ni hak bapak ni. Ni hak bapak ilmu sihir gitu tau.
Hak bapak ni nak lawang dia, kena sama-sama tahap bapak lah juga. Gitu orang kali. Mana ilmu sihir ni ilmu yang dipelajari, ada guru dan ada tahap dia. Boleh berlawan. Boleh berlawan. Sesama tukang sihir boleh berlawan. Sihir ni pun perkara mencari adah, tapi masih lagi boleh berlawan. Ada pun mukjizat lain. Sebab tu tukang sihir Firaun apabila melihat mukjizat Nabi Musa AS, mereka tu beriman dengan amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa alaihi wassalam. Sebab apa? Ni bukan ni. Ni bukan, sebab ni tak boleh lawan. Tak boleh lawan hak ni. Mana kalau hak Nabi Musa buat keluar tu sihir juga, kalau pun kalah lah kata tukang sihir Firaun. Sebab lebih kuat sihir Nabi Musa AS. Mereka boleh merancang macam mana strategi nak mengalahkan balik hak Nabi Musa ni. Sihir dia hebat lagi ni. Sebab dia seorang je tukang sihir ni ramai. Bolehlah macam mana cara nak lawan balik ni. Tetapi bila tukang sihir tengok mukjizat Nabi Musa AS, mereka tahu lalu dah, ni bukan ada lawanan ni, tak ada tandingan ni. Ni bukan daripada ilmu yang dipelajari. Sebab tu mereka segera beriman. Sebab mereka ni ahli sihir. Tukang sihir Firaun. Mana gak di antara tukang-tukang sihir gak, mereka ni hak kira tak ada boleh lawan dah lah. Sebab tu Firaun jadikan mereka sebagai tukang sihir bagi Firaun. Maknanya tukang sihir kat luar tu memang tak boleh nak lawan dah. Tapi mereka ni tahulah. Tengok sihir ni sihir ni baru ni. Sihir ni hebat ni. Kena jaga ni. Tapi lu tengok je mukjizat, mereka tahu dah. Ni lemah daripada nak lawan tak boleh. Sebab ni bukan datang daripada ilmu yang dipelajari. Sebab tu mereka segera beriman. Itu mukjizat. Perkara yang lemah daripada nak lawan. Tak boleh nak lawan. Zaman-zaman dululah, dia ada dipanggil hari gaji. Tahu tak hari gaji? Zaman dulu dia ada dipanggil hari gaji. Apabila hari gaji, maka orang yang jual dia akan bukalah pasar minggu lah dia panggil. Sebab apa? Bukan pasar minggu lah, pasar minggu ni mingguan. Pasar minggu tu mingguan. Ni panggil apa dia? Panggil pasar hari gaji. Gitulah. Mana hari gaji je, orang jual-jual kain, jual-jual apa ni, dia tahulah. Ni saya cerita ni di Felda lah. Felda ni bila hari gaji. Felda ni bila hari gaji. Maka mereka bawa barang-barang mereka lah pada hari gaji tu. Dan orang bila terima duit, boleh duit, hari itulah mereka cari barang-barang. Dia gitu. Ketika hari gaji ni, ada hak jenis apa ni? Hak jenis sihir. Dia semoleh tekuk lah. Ada ni dia main sihir. Tapi sebelum dia buat tu, dia peringat dulu. Jangan ada siapa-siapa yang cuba nak test apa? Nak sudi ilmu. Apa nak sudi? Nak dipanggil sudi tau. Dipanggil sudi. Sudi ni bukan maksud sudi dah. Bukan maksud tu. Sudi nak orang meminang tu sudi kedok tu bukan sudi tu. Sudi dengan makna test. Sudi dengan makna uji. Tu sudi kau. Kau sebut gitu. Dia kata sebelum dia tunjuk permainan dia tu, dia peringat dulu. Jangan ada orang yang nak sudi ilmu. Nak test ilmu. Sebab apa? Takut ada di kalangan orang yang tengok tu, orang yang belajar juga ilmu sihir. Dia kata silap mata. Tapi bukan silap mata kosong.
Silat mata kosong ni hak keluar burung merpati tu. Tu silat mata betul. Sebab burung merpati ni boleh dikecilkan badan dia, boleh disembunyikan pada mana-mana tempat. Hak silat mata betul lah. Terkadang silat mata betul pun campur dengan sihir pun ada. Hak silat mata betul, silat mata betul. Ada campur dengan sihir pun ada. Tapi ni bukan silat mata, ni sihir. Jadi sebelum dia buat tu, dia peringat dulu orang lain jangan sudi, jangan teh, jangan sekat ke contohnya. Dia semelih. Lepas tu ada orang sekat dia. Dia tak sempat nak betul balik. Dan sebab orang sudi, orang teh ilmu sihir dia ni, matilah kawan tu. Ada ni. Tapi nak ceritanya, hak sihir ni dia boleh berlawan. Dia boleh berlawan. Orang ni boleh sekat, orang ni boleh mengalahkan. Itu sihir. Mukjizat tau. Dia al-ajzu i'jaz ni lemah, memang tak boleh. Tak ada orang boleh ma'adamil mu'aradah dia panggil. Tak boleh nak lawan tau. Lemah daripada nak lawan. Itu dipanggil mukjizat. Lemah daripada nak lawan. Tapi mainan seumpama tu sekarang tak ada lah. Ni cerita zaman dulu. Kata dia buat semelih sungguh ke ataupun dia silap mata, tak tahulah. Tapi dia ada cakap gitu. Jangan sesiapa nak sudi, nak teh. Nak teh, pandai dia buat sihir. Orang hak menuntung ni ada hak pandai juga. Nak terates hak dia belajar ni power ke tidak, dia pun sekat hak kawan tu contoh. Betul-betul jangan. Sebab apa? Sebab mati orang. Cuma nak ceritanya, boleh lawan. Sihir boleh lawan. Mukjizat ni lemah daripada nak lawan. Itu mukjizat. Dan mukjizat itu perkara yang menyalahi adah. Perkara yang menyalahi adah. Dia panggil amrun kharikun lil adah. Perkara yang menyalahi adah ataupun disebut sebagai perkara yang mencari adah. Perkara yang mencari adah. Perkara yang menyalahi adah. Perkara yang tak biasa berlaku. Perkara yang tak biasa berlaku, mencari adah. Mukjizat mencari adah, karamah mencari adah. Karamah dia akan bicara di hadapan. Karamah mencari adah. Mencari adah macam mana? Selangkah sampai tempat yang jauh. Hak tu mencari adah. Tiba-tiba boleh berjalan atas air. Itu mencari adah. Menyalahi adah. Adah mana boleh berjalan dalam atas air. Itu hak adah. Tapi kena bezalah pulaknya. Ada karamah dan ada panggil apa? Istidraj. Istidraj. Ada ilmu sihir. Ada ilmu sihir. Boleh berjalan atas air. Kena ilmu sihir. Ni cerita lama lah. Masa mula-mula ngaji dahulu tu, adalah dikatakan di satu tempat pengajian di Indonesia, pelajar-pelajar dia boleh berjalan atas air. Ni Tok Wali belaka pelajar dia. Tok Wali belaka pelajar. Kalau pelajar tu Tok Wali belaka, tu guru tu lah bapak wali lah dah. Anak murid pun Tok Wali dah. Bunyi cerita gitu, adalah orang ni nak jadi wali, boleh jalan atas air. Tahulah kemudian bukan karamah, ilmu sihir. Ilmu sihir. Tadi kata tempat pengajian. Tempat pengajian ni ada pengajian sebenar, ada pengajian tak sebenar. Pada ni di Indonesia ni terlampau banyak, rakyat dia ramai. Tempat pengajian dia sangat banyak. Dalam banyak-banyak tu adalah hak tak sebenar. Biasalah gitu. Dia banyak. Dia kan rakyat dia ratus juta kan, ramai. Jadi tempat pengajian pun banyak.
Dalam banyak-banyak tu lah. Biasalah. Ada yang hok bawa salah. Ada hok bawa salah. Dia macam-macam dan tempat banyak gitu. Jadi dengar cerita tu, ingat ke wali karamah? Kena ilmu sihir. Boleh berjalan atas air. Tapi dipanggil apa tu? Mencari adah. Sihir mencari adah. Mencari adah tu. Macam saya sebut tadi tu. Semelih tekuk. Lepas tu boleh sambung semula. Hidup semula. Dia panggil mencari adah. Dia panggil mencari adah. Menyalahi adah. Hak berlaku sama-sama. Tak seumpama tu. Atau pelik dia panggil. Perkara yang luar biasa. Kita panggil luar biasa tau. Di sini dia panggil menyalahi adah. Adah tu biasalah adah tu. Kalau kita panggil luar biasa, ya ke? Kebiasaan begini. Berlaku perkara yang luar biasa. Ini luar biasa. Pelik. Apa pelik? Luar biasa. Mana apa tu? Menyalahi adah. Mencari adah. Sini bicara hak mukjizat. Perkara menyalahi adah. Dia perkara menyalahi adah ni bukan hanya mukjizat. Dia ada nama mukjizat, dia ada nama irhas, dia ada nama karamah, ada nama maunah, ada nama ihanah, ada nama istidraj. Dia ada 8. Dia ada 8 perkara yang mencari adah. Dia ada 8. 4 yang sebenar, 4 yang sesat. Yang sebenar mukjizat, irhas, karamah, maunah. Yang sesatnya istidraj, sihir, ihanah dan su'uzah dia panggil. Su'uzah ni macam silap mata tu lah. Su'uzah. Dia tu dia panggil silap mata. Su'uzah. Tapi su'uzah ni pun silap mata yang ada campuran dengan sihir lah. Kalau silap mata budak-budak main tu dah apa tu. Jadi ada 8 nama perkara yang mencari adah. Nanti kita bicara bab karamah, kita bicara bab istidraj. Sebab orang Melayu kita ni berlaku je perkara yang mencari adah, terus dijajakan sianu wali Tuhan. Sebab apa dia wali Tuhan? Sebab apabila berjumpa dengan dia, pelik luar biasa, dia boleh tahu tujuan kosak datang berjumpa tu apa kerana. Oh, itu luar biasa tu. Mana boleh tahu dalam hati orang. Dia boleh tahu orang yang mari jumpa dengan dia tu ada penyakit. Ada penyakit hok tidak disedari lah. Penyakit hok berat tu tapi tidak disedari. Kan ada penyakit-penyakit yang mananya disedari ketika kritikal dah. Bagaimana dia? Tahap 3, tahap 4. Mana sedar tu kemudian. Sedar kemudian penyakit tu lama dah. Kan tak ni? Tiba-tiba dia boleh cerita. Awak ni ada penyakit begiang. Ini luar biasa ni. Sebab ni kena teh dengan alat perubatan. Teh dengan alat perubatan pun terkadang tidak dapat nak ni. Tak dapat nak. Nak jumpa juga kadang-kadang. Orang ni dok ni boleh beritahu. Dia panggil apa tu? Luar biasa. Pergilah di hospital. Cek di hospital. Ya sungguh penyakit tu. Orang kita kot tok wali lalu dah. Sebab berlaku perkara mencari adah tu. Akan ingat. Ada yang karamah aulia. Ada yang istidraj. Kita akan bicara nanti. Dan ada ilmu sihir. Dia bersahabat dengan jin. Jin yang beritahu ke dia. Pada ni. Ni. Kita dak orang Melayu. Pelik je Tok Wali dah. Karamah lalu dah. Ada 8 nama
Perkara mencari adah ni 8 nama. Kita akan bicara hak karamah mana, istidraj mana, sihirnya mana. Atau semua tu hak sesat belaka. Kita ingat ke satu kategori je. Perkara mencari adah, karamah. Tidak. Dia ada 8 nama. Sini ni hak mukjizat. Perkara yang menyalih adah yang keluar ia perkara tu daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tak kala dibangkit dan dilantik akan dia. Dibangkit menjadi nabi dan rasul lah. Dilantik menjadi nabi dan rasul. Perkara mencari adah ni supaya jadi tanda atas kebenaran dakwanya. Dakwa sebagai seorang nabi, dakwa sebagai seorang rasul. Jadi mukjizat ni tak kala dibangkit dan dilantik menjadi nabi dan rasul. Adapun perkara yang mencari adah yang berlaku kepada seorang nabi dan rasul, tetapi pada masa berlaku perkara mencari adah tu belum lagi dilantik menjadi nabi dan rasul. Contohnya perkara yang mencari adah yang berlaku pada Nabi SAW sebelum lagi daripada nabi dilantik menjadi rasul. Hak tu tidak panggil mukjizat. Mukjizat ni tak kala dibangkit dan dilantik menjadi nabi rasul baru panggil mukjizat. Hak berlaku di Nabi SAW tu seperti Nabi musafir ke Syam diteduhi dengan awan. Ada ni. Diteduhi dengan awan. Pergi balik perjalanan tu tak kena panah. Tak kena panah. Hak tu bukan panggil mukjizat. Tapi memanglah mencari adah. Memanglah mencari adah. Ada ni. Oh ni disedari oleh orang alim Yahudi ni. Apabila diikuti oleh awam seumpama tu. Ketika diteduhi oleh awam, pada masa tu Nabi SAW bermusafir ke Syam dengan Abu Talib. Maknanya Abu Talib sudah melihat perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi SAW. Mana ada kata kok bila Nabi mengaku sebagai Nabi dan Rasul, Abu Talib mula-mula turuknya kalau ada kata. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita ketika dinaungi dengan awan. Pada masa Nabi kecil-kecil pun, pada masa kelahiran pun, sudah berlaku banyak perkara yang mencari adah. Dan Nabi kecil pun sudah berlaku perkara mencari adah. Itu tak panggil mukjizat. Sebab Nabi jadi Rasul umur 40. Lepas daripada tu panggil mukjizat. Sebelum tu dipanggil irhas. Alif, ra, he, alif, sad. Irhas. Alif, ra, he, alif, sad. Irhas. Irhas ni nak panggil apa? Saya ngaji pun irhas gitu je. Tak letak makna. Mukjizat itu mukjizat. Mukjizat ni bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Ada ni. Dia sihir pun bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Istidraj bahasa Arab, karamah bahasa Arab. Jadi irhas, mukjizat, irhas. Apa ni irhas? Irhas ni bukan beginilah kita kata. Apabila kemudian dilantik menjadi Nabi dan Rasul, patut pun selama ni banyak berlaku benda pelik. Kena-kena Nabi Muhammad ni akan jadi Nabi Rasul kalau gitu. Ada. Nak panggil apa?
Dipanggil taksis, dia panggil. Taksis ni nak terjemuh payah. Taksis ni maknanya nak mengkuatkan pengakuan kemudian tu sebagai Nabi dan Rasul. Kuat di mana? Taksis dia di mana? Taksis. Kuatnya di mana? Oh, patut pun Nabi Rasul. Patut pun sebelum tu banyak berlaku pelik. Oh, akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Itu irhas. Dipanggil sebagai taksis, dia panggil. Taksis ni mengkuatkanlah. Nak buat mana apa? Kalau kita kata sebalik lah, sebalik itu nyata kemudiannya dia ni orang yang tak betul, orang jahat. Sebelum tu ada dah. Kalau kita perhati molek, patut pun pandai sungguh dia berlaku. Sebelum tu tak perasan. Lepas terbukti kemudian kejahatan dia, mana selama ni dia bertopeng dengan kebaikan, nyata kejahatan, orang yang kena molek tak kejut. Sebab apa? Sepatutlah selama ni. Kenapalah kita ni bodoh sangat, siapa tidak perasan walaha berlaku macam-macam dah tu. Takkan orang tu jadi jahat tiba-tiba. Bangun pagi jadi jahat. Selama ni baik sangat-sangat. Dia jahat dah. Cuma kejahatan tu dia selindung. Dia bertopengkan dengan topeng agama. Kemudian maknanya kalau orang kena, patut pun. Memang tak pelik lah dianya punya kejahatan. Selama ni dia bertopeng je. Ni cerita orang agama belaka lah. Cerita orang agama belaka. Biasa duit nak infak tu dia tolong, dia minta tolong dengan orang lah, tolong sampaikan. Tapi tak siapa ni, tak siapa tertanya-tanya lah. Kemudian lah, saya ada hantar duit itu hari, macam mana siapa ke dah? Dah hantar duit melalui siapa? Dia pun sebutlah siapa-siapa tu. Macam mana ni? Macam mana ni? Dak siapa ni? Tapi jadi sebersalah lah. Kali dia atau dah kali. Cuma ni dak perasan kali. Dia timbul gitu. Dak perasan kali. Mungkin dia atau dah. Tapi maknanya berlaku seumpama tu. Kemudian tu. Kemudian ya sungguh perangai dia tak baik. Tapi lama mana dah dia kerja jahat. Ini cerita orang agama ni. Lama mana dah dia cerita macam mana dia kerja jahat ni, lama mana dah. Mana bukan baru. Cuma sebelum tu jenis takkan lah. Gitu lah. Orang kita ni gitu lah. Takkan lah dia kerja gitu, tak pernah sabar. Apabila nyata kemudian, patut pun. Saya pernah kena masa budak-budak lagi. Ni kira ni orang ni, orang yang orang pekat tinggi lah. Orang pekat tinggi. Dengar molek-molek dah tu. Hak beri tu untuk pondok. Dia jumpa dengan orang, ni alhamdulillah, dia kata si anu ni duit saya. Duit ke dia, padahal bukan duit ke dia, duit ke pondok.
Kita tu apa pula tadi orang tu kata wi ke pondok. Sebab apa dia jumpa dengan orang, dia cerita dengan bangga, wi ke dia. Dan kita budak-budak. Kali dia bohong kat depan je berkali. Nanti siapa di pondok, dia wi ke pondok. Yelah nak bohong, nak cerita ni, dia ni orang hebat. Orang wi duit. Orang wi duit tu orang sayang lah. Maknanya gitu. Punya mainan. Kemudian nyatalah tak jujur sungguh. Maknanya jahat tu bukan kata jahat tiba-tiba, bukan. Memang ada tanda andah dia nya. Tapi tu cerita jahat, cerita orang jahat. Belajar agama tapi tak jujur. Belajar agama tapi tak jujur. Hak ning ni kita nak jumpa apa? Sebelum tu bukan Nabi Rasul, tapi berlaku benda pelik-pelik, kemudian dilantik Nabi dan Rasul. Sebab itulah sebelum ni banyak berlaku benda pelik. Nabi Rasul akhirnya artinya apa? Irhas. Sebagai taksis dia panggil. Sebagai nak mengkuatkan pengakuan kemudian ia telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dia gitu. Faham? Saya sebut tadilah, tu budak terjemah. Terjemah dia nak terjemah pun dah reti lah, sebab tu budak terjemah. Mukjizat bahasa Arab, irhas bahasa Arab, karamah bahasa Arab. Cuma kita ni irhas tu jarang didengari. Irhas jarang didengari. Yang mana kita ni kalau berlaku benda pelik kepada seorang rasul, kita panggil mukjizat juga, walaupun masa tu tak jadi Nabi Rasul lagi. Panggil mukjizat tu tak berdosa, tapi tak kena lah. Sebab mukjizat ni tak kala dibangkit dan dilantik akan dia menjadi Nabi dan Rasul. Berlaku perkara yang menyalahi adah, perkara yang bahasa, barulah dipanggil mukjizat. Sebelum tu dipanggil irhas. Dia selain daripada mukjizat, di Nabi kita lah hak paling banyak sekali berlaku perkara yang mencari adah sebelum dilantik Nabi dan Rasul. Irhas tu hak paling banyaknya berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi hak paling banyak sekali berlaku mukjizat. Walaupun Nabi Musa alaihissalam ada 9 perkara yang mencari adah, tapi yang paling banyak adalah mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat pun Nabi yang paling banyak berlaku, irhas pun banyak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah ketika nak melahirkan, ketika diambil sebagai anak susuan, ada ni banyak berlaku benda yang pelik-pelik. Benda pelik-pelik yang berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni daripada budak lagi ni. Ni bukan benda yang tersembunyi. Orang masyhur apa? Kecu. Orang tahu belaka benda pelik di Nabi ni. Irhas ni lah. Orang tahu belaka. Lepas tu kata, bukan kata Abu Talib lah. Ada kata orang Mekah bila Nabi mengaku sebagai Nabi dan Rasul, tak ada lah tinggal seorang lah. Dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Daripada budak lagi sampai ke dewasa, sebaik-baik manusia. Nombor satu belaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling baik, manusia yang paling comel di Nabi belaka. Mana ada kata kau. Sebab Nabi ni bukan sifat, bukan tubuh badan Nabi. Kita dah baca dengan cerita kan, kelebihan yang ada di jasad Nabi. Mana kalau zaman sekarang kau viral lah jawapan dia. Kanak-kanak yang pelik.
budak-budak yang pelik, orang dewasa yang pelik. Pelik berlaku di Nabi ni. Mana ada kata kau bukan Abu Talib lah. Orang Mekah semuanya akan beriman. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat Nabi yang paling banyak sekali. Kemudian irhas Nabi yang paling banyak sekali. Mana contoh seperti terbelah bulan. Jadi puak kapi ni ajak Nabi naik atas ni atas ni bukit ni panggil Kubash. Atas bukit Kubash. Dan puak kapi ni minta akan Nabi SAW supaya supaya Nabi ni turunkan bulan, dan supaya Nabi ni belah bulan. Ni puak kapi ni minta dengan Nabi SAW. Tapi apabila berlakunya perkara mencari adah ni, Nabi belah bulan, mereka kata sihir. Mereka yang minta. Sebab itulah dia mukjizat ni berlaku ketika diminta, ketika dicabur. Berlaku ketika diminta dan ketika dicabur. Dia tak sama dengan karamah. Dia tak sama dengan karamah. Dia mukjizat ni berlaku ketika dicabur. Orang cabur, maka berlakulah perkara mencari adah di Rasul. Caburlah untuk membuktikan bahawa ianya Rasul. Adapun karamah tidak. Kamu wali, buktikan kamu wali, tunjuk karamah kamu. Itu bukan karamah, itu sihir. Sebab karamah bukan ketika dicabur. Mukjizat ketika dicabur. Cabaran untuk membuktikan mereka adalah Nabi dan Rasul. Itu mukjizat. Karamah untuk membuktikan mereka awliya, tak perlu. Sebab awliya ni mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali ni kekasih Allah. Mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak pandang dah selain Allah ni. Hak nak kata, maknanya saya boleh tunjuk karamah saya. Marilah tempat saya boleh tunjuk karamah saya. Itu bukan karamah, itu sihir ataupun istidraj. Dia karamah ni bukan kata, okey, kamu ni wali, tunjuk keramat kamu. Dia pun tunjuk. Itu bukan karamah, itu istidraj ataupun sihir. Kamu Nabi, kamu belah bulan. Lepas tu belah bulan sungguh. Sebab apa? Nak membuktikan kenabian, kerasulan, untuk menyampaikan agama. Ni nak membuktikan kewalian. Tak perlu. Tak perlu nak buktikan kewalian. Tapi orang yang mengaku wali ni, nak seorang panggil dia wali lah. Tu orang nak dunia tu. Kalau tak panggil dia wali, mengamuk marah lah. Macam panggil dia wali. Tu faham-faham lah tu. Tu bukan tu wali sebenar tu. Jadi mukjizat ni berlaku ketika dicabur supaya membuktikan kenabian, kerasulan, bukan karamah. Karamah bukan ketika dicabur. Dan bercakap-cakap kayu batu. Beri salam kepada Nabi SAW. Beri salam kepada Nabi SAW. Ini pun ketika diminta supaya menunjukkan perkara mencari adah tu. Dan terpancar air antara anak jari. Kesemua ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bermusafir dengan sahabat dan kehabisan air. Kehabisan air, sahabat mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun perintah sahabat, kalau ada air sikit-sikit itu himpun pada satu bekas. Himpun pada satu bekas. Himpunlah sebab tak ada air dah ni. Sudah nak keputusan air ada sedikit sahaja. Maka Nabi pun suruhlah sahabat himpun. Maka Nabi SAW celup jari ke dalam air tu.
Diangkat jari Nabi, lalu keluar air, tak putus-putus daripada celah jari Nabi SAW hingga cukup untuk berwudu, untuk minum. Ada pun hak Nabi Musa tu bukan air keluar daripada jari, air keluar daripada batu kecil yang Nabi Musa selalu bawa. Keluar air daripada batu tu, keluar air daripada batu tu. Dalam Quran sebut ni, idrib bi'asakal hajar. Ya, idrib bi'asakal hajar. Tuhan suruh Nabi Musa pukul tukar tu kepada batu kecil Nabi Musa sentiasa bawa. Maka keluarlah 12 mata air. Kerana puak Nabi Musa ni ada 12 puak. Keluar 12 mata air daripada batu. Ni dak ni keluar air daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi air yang paling afdal atas dunia, air ni. Air yang paling afdal atas dunia, air yang keluar dari celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pergi kepada air Zam-Zam. Air yang paling afdal, air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah pergi kepada air Zam-Zam, kemudian air sungai Nil, kemudian air sungai Furat di Iraq. Tapi air hak nombor 1 bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam nombor 2. Air nombor 1 adalah air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang paling banyak, mukjizat yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat yang paling besar dan sampai sekarang kita dapat melihat satu-satu mukjizat, iaitu Al-Quranul Karim. Terbelah bulan, itu cerita masa Nabi. Pokok beri salam ke Nabi, itu berlaku pada masa Nabi. Mukjizat yang paling besar yang sampai kepada masa kita adalah Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang paling besar sekali. Bukan terbelah bulan. Mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Selesai berkaitan dengan mukjizat para anbiya yang wajib kita i'tikad, kita berpegang, sebab sebahagian mukjizat dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim dan sebahagian mukjizat dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir, sampai kisah perkara mencari adah di Nabi sampai ke kita, yang khabar yang mutawatir. Ini semua di antara perkara yang wajib kita berpegang. Al-Quran sebut, Quran sebutlahnya mukjizat tu, termasuk hak ada dalam hadis-hadis yang mutawatir yang sampai kepada kita. Karamah bagi aulia, karamah bagi aulia, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab karamah ini pun ada dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Karamah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi, karamah yang berlaku kepada ibu Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Ada makanan, buah-buahan yang bukan pada musim dia, itu semua dipanggil perkara yang mencari adah, bukan mukjizat. Sebab Ashabul Kahfi bukan Nabi, Siti Maryam bukan Nabi. Itu berlaku benda pelik ya? Mencari adah, itu dia panggil karamah. Dia antara perkara yang wajib kita imani juga. Sebab karamah pun diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.